Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025 buat seluruh keluarga Malaysia. Anda bersama saya Ifah Razzi dan ini berita ADK edisi 24 Ogos 2022. Antara tajuk utama edisi ini, ADK berhebat kempen pencegahan dadah dalam kalangan pelajar sekolah. Jabatan Kerajaan disaran bekerjasama dengan agensi anti dadah kebangsaan. ADK komited mempertingkatkan fasiliti dan infrastruktur puspen. Dadah kekal musuh nombor satu negara. Justru, keluarga Malaysia tanpa mengira umur perlu mengenali dadah bagi mengelakkan diri, keluarga dan individu sekeliling terlibat dalam penyalahguna bahan terlarang berkenaan. Sehubungan itu, menerusi kempen Sekolahku Sejahtera, Sepakat dan Selamat Anjuran bersama Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, dan Kementerian Dalam Negeri KDN mengetengahkan aspek kesepakatan menjadikan sekolah di seluruh negara selamat tanpa kes jenayah dan dadah. KDN menerusi Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK memperhebatkan perkhidmatan pencegahan dadah agar para pelajar sekolah tidak terlibat dalam masalah penyalahgunaan dadah dan substans. Sementara itu, pihak Polis Diraja Malaysia PDRM pula membantu pihak sekolah menangani kes-kes jenayah khususnya kes buli. Menerusi kerjasama berkenaan, portal aduan buli dilancarkan oleh Menteri Kanan Pendidikan Yang Berhormat Datuk Dr. Razzie Jidin dan Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin di Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 14 Putrajaya. Inisiatif itu bagi memudahkan urusan penerangan maklumat secara langsung kepada pihak berkuasa. Dalam pada itu, kedua-dua menteri turut meluangkan masa melawat booth pameran AADK dan PDRM bagi melihat pelbagai informasi, fungsi dan peranan berkaitan agensi. Bagi memerangi permasalahan dadah di negara ini, sekaligus mencapai matlamat dadah terkawal 2025, Jabatan Kerajaan disarankan untuk sentiasa proaktif dan berganding bahu bersama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Saranan itu antara inti parti dizahirkan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Behrang Aminuddin Zulkifli pada program ziarah kasih santuni klien di Pejabat Penghulu Mukim Slim, Perak. Aktiviti anjuran bersama AADK, Pejabat Adun Behrang dan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam daerah Mualim itu turut disertai jawatankuasa Pemulihan Dadah Daerah Batang Padang dan pemimpin masyarakat setempat. Dalam sesi tersebut, Ketua Pengarah AADK, Tuan Sultan Ahmad Belon berkesempatan memberi penerangan mengenai perkhidmatan agensi antaranya model I pulih AADK yang membantu klien dari segi mental, fizikal, rohani dan intelektual. Jelas beliau, kumpulan klien amat memerlukan sokongan berterusan daripada keluarga dan masyarakat untuk kekal pulih sepanjang hayat. Selain itu, aktiviti diteruskan dengan pemasangan papan tanda lebih baik cegah di arena Aman Jaya, Slim River dan menyantuni 5 buah rumah klien di Kampung Jurong, Kampung Pasir Ulu Slim dan Kampung Rasau. Ketua Pengarah AADK, Tuan Sultan Ahmad Belon mempengerusikan mesyuarat Majlis Bersama Jabatan MBJ peringkat pengurusan bilangan 2 tahun 2022 di Ibu Pejabat AADK baru-baru ini. Menerusi mesyuarat tersebut, beberapa perkara dibincangkan antara warga kerja dan pengurusan agensi bagi memastikan keutamaan dan prestasi pekerja dalam melaksanakan tugas mencapai kualiti standard ditetapkan. Hadir sama menyertai mesyuarat berkenaan ialah Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan AADK Puan Chan Hong Jin dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Datuk Dr. Muhammad Sadir Muhammad Amin. Penjawat awam diseru menjadi ejen bertindak sebagai suara kerajaan kepada seluruh keluarga Malaysia. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, ia susulan isu berkaitan kelemahan dan keburukan lebih mudah disensasikan di media ketika ini berbanding kebaikan dan manfaat ditawarkan. Tutur beliau, penjawat awam sewajarnya berkongsi perkara positif dalam media sosial, perbualan seharian, komunikasi dengan pihak lain dan sebagainya. Tan Sri Muhammad Zuki tidak menafikan terdapat kelemahan, namun ironinya telah banyak pencapaian dicapai sepanjang setahun ini. Dalam pada itu, beliau turut menyeru penjabat awam merasai semangat keluarga Malaysia dalam diri masing-masing supaya dapat menerapkan perasaan sense of belonging kepada seluruh rakyat Malaysia. Beliau berkata demikian dalam ucapan penutup Simposium Keluarga Malaysia.
Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, AADK komited mempertingkatkan fasiliti dan infrastruktur Puspen. Puspen Sepang dijangka beroperasi semula awal tahun depan. Bos, ni dokumen ni. Tak suruh. Asal nampak macam serabut Mana tak serabut ni, kerja melambak ni, tak siap lagi, pening kepala lah. Ambil ya, bos. Abang dah balik? Tak kerti kemas rumah ke? Alih Maskal tu. Cik Syam! Kamu dipecat! Ibu, tandas tak boleh buka lah. Hah? Sekejap. Ya Allah. Dadah penghancur kebahagiaan. Jauhi dadah. Pengaruh rakan sebaya dan sifat ingin tahu antara punca utama menyebabkan individu bergelumang dengan najis dadah. Menurut bekas klien AADK, Suzaidi Sulaiman, masyarakat khususnya generasi muda dinasihatkan jangan sesekali mengambil dadah biarpun sekadar niat ingin mencuba. Pengalaman tersebut dikongsikan Suzaidi pada Forum Perjuangan Kepulihan AADK sempena jelajah aspirasi keluarga Malaysia, Negeri Selangor. Jelas Suzaidi, najis dadah bukan sahaja merosakkan kesihatan dan menjejaskan keharmonian kekeluargaan, bahkan mendorongnya bertindak melakukan kegiatan jenayah seperti mencuri. Bagaimanapun, segala-galanya berubah selepas dia menjalani rawatan dan kepulihan di Pusat Serenti yang mana kini dikenali sebagai Pusat Pemulihan Peniagaan Narkotik Puspen. Sementara itu, seorang lagi bekas klien AADK, Muhammad Amizul pula meluahkan bahawa proses kepulihan adalah sepanjang hayat. Bagi memastikan dirinya kekal pulih, khidmat nasihat dan merujuk pihak AADK merupakan solusi terbaik. Selain Forum Perjuangan Kepulihan dikendalikan Ahmad Faizal Awang yang bertindak sebagai moderator, bas pameran AADK turut dimeriahkan dengan kehadiran Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Turut serta mengiringi Ketua Pengarah AADK, Tuan Sultan Ahmad Belon. Dalam usaha menambah baik fasiliti di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Gambang, mesyuarat penyelarasan pelaksanaan projek pembaikan premis diadakan bagi membincangkan beberapa isu dihadapi warga kerja di Pusat Tanggungjawab Terbabit. Mesyuarat bersama KDN, Jabatan Kerja Raya JKR dan Pengurusan Air Pahang PAIP itu dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan AADK, Puan Chang Hong Jing. Antara isu dibincangkan adalah melibatkan pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan dan proses membaiki sistem bekalan air di Puspen berkenaan. Dalam mesyuarat tersebut, JKR Daerah Kuantan bersetuju membantu membabitkan projek membaiki dan penyelenggaraan di Puspen Gambang. Sementara itu, pihak PAIP Kuantan pula melibat dari segi teknikal dan melaksanakan pemantauan projek berdasarkan kepakaran dimiliki. Pada kesempatan itu, Puan Chan Hong Jin juga turut melawat fasiliti dan tapak projek yang akan diselenggarakan. Puspen Sepang dijangka beroperasi semula menjelang awal tahun depan dengan menempatkan sekurang-kurangnya 100 klien. Pengoperasian itu bagi menampung keperluan semasa selepas tindakan pengesanan orang yang disyaki diperhebat bagi membantu merawat pulih mereka yang terjebak dengan permasalahan dadah. Komitmen agensi mengenai pengoperasian semula Puspen berkenaan disampaikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK, Datuk Dr. Muhammad Sadiq Muhammad Amin yang membuat pemantauan selepas fasiliti itu musnah teruk akibat banjir kilat pada Disember tahun lalu. Terdahulu, Datuk Dr. Muhammad Sadiq turut diberi taklimat ringkas oleh Pengarah Puspen Sepang, Nik Muhammad Nik D berkenaan pengoperasian dan cadangan program iScore yang juga akan dilaksanakan kelak. Sementara itu, dalam perkembangan berlainan, Datuk Dr. Muhammad Sadiq turut mengadakan tinjauan di pejabat AADK daerah Hulu Langat. Pada sesi tinjauan itu, beliau menjelaskan sebarang halangan penyampaian perkhidmatan teras AADK kepada masyarakat perlu dijadikan sebagai cabaran bagi semua warga agensi dan bukannya alasan semata-mata. Langkah tersebut adalah memastikan perkhidmatan agensi dapat disalurkan dengan baik kepada keluarga Malaysia, khususnya mereka yang berada dalam kumpulan SASA pada kadar maksimum.
Datuk Dr. Muhammad Sadeh juga mengakui bahawa tanggungjawab warga AADK di lapangan, namun ia memerlukan iltizam dan semangat jitu agar matlamat dadah terkawal 2025 dicapai dengan jayanya. Terdahulu, beliau mengambil peluang menyampaikan nasihat dan berkongsi pengalaman bagi memastikan warga AADK mempertingkatkan prestasi kerja yang semakin mencabar. Ini termasuklah melawat Pusat Pemulihan Dadah Persendirian atau PPDP Rumah Sahabat di Hulu Langat bagi memantau pelaksanaan pemulihan klien di premis berkenaan. Kepulihan anda, keprihatinan kami. Lebih baik cegah. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.